Cikgu saya tak pandai, saya dah buat semua salah cikgu. Cikgu suka murid tu. Tapi saya salah semua. Cikgu suka awak sebab awak rajin. Faham tak? Okey, murid tahun 2. Semua pandang cikgu, pandang cikgu. Tak payah duk pegang buku, tak payah pandang mak, tak payah pandang ayah, tak payah duk main dengan kucing, duk main dengan bantal busuk, duduk pegang botol susu, tak nak. Okey, semua pandang cikgu. Semua orang bagi salam. Assalamualaikum, Cikgu Fadli. Waalaikumsalam. Tapi cikgu tak puas hati dengan murid tahun 2. Murid tahun 1 tadi lagi bagus. Ada orang tak nak bagi salam pun. Cikgu tak suka murid yang tak memberi salam bila kelas bermula. Tak payah menjerit, tapi kena sebut. Jangan sebut dalam hati, sebut kat mulut. Tak payah menjerit, tak payah satu rumah dengar, tak payah. Sebut belahan pun dah okey. Asalkan awak bagi salam. Cikgu tak nak sebut dalam hati, main tempat lain apa semua. Semula ikut cikgu, ikut cikgu. Semula. Cikgu tak puas hati malam ni murid tahun 2 ni. Murid tahun 1 tadi sangat bagus. Murid tahun 2, pandang cikgu. Pandang ke sini. Okey. Ready? Ikut cikgu. Assalamualaikum, Cikgu Fadli. Waalaikumsalam. Ni baru bagus. Ni baru cikgu suka. Ni baru kita boleh pergi belajar dengan lebih seronok. Okey? Dan mesti cikgu ingatkan 3 peraturan cikgu. Pertama sekali waktu belajar, duduk tegak. Semua orang duduk tegak. Lepas ni nak baring-baring lah, nak menerak ke, nak terjongkit ke, nak melompat ke, sekarang duduk tegak. Yang kedua, kerja cikgu bagi, cikgu pesan mesti siapkan. Siapa siap kerja murid tahun 2? Angkat tangan. Angkat lurus. Ramai. Ramai. Bagus, murid tahun 2 bersemangat. Angkat tangan. Okey, jatuh tangan. Ada yang tak angkat tangan, mungkin dia tak buat ataupun dia tak siap, mungkin dia tak ada buku. Tak apa. Yang tak ada buku, bagi tahu kat mak, bagi tahu kat ayah kalau boleh. Kalau boleh cari buku ni. Buku ni ada jual di Shopee, ada di kedai buku-buku popular ke, pustaka rakyat, pustaka rawang, kedai buku besar biasanya ada. Buku ni sama macam buku sekolah guna. Sama, sebiji. Tapi jangan guna yang sekolah punya. Itu guna cikgu awak. Marah cikgu awak bila awak buat kerja dalam buku ni, kerja bukan dari dia. Kerja dengan cikgu, suruh mak beli buku lain. Siapa-siapa kat sini mak dia tak ada, ayah dia tak ada, ataupun memang tak mampu nak beli, ataupun ayah dia dah cuba beli kedai buku habis, kat Shopee habis, tak ada masalah, cikgu tak marah. Cikgu tak marah, okey? Kalau boleh salin, salinlah. Kalau tak boleh salin, tak apalah. Still kita akan belajar juga. Cuma kalau boleh ada buku ni. Sebab memang kita akan buat buku ni. Murid tahun 1 dah buat sampai muka surat 26 dah. Murid tahun 2 kita buat sampai muka surat berapa dah, nanti cikgu check balik. Okey? Nampak tak? Memang kita gunakan waktu kelas. Bila dah siap, suruh mak atau ayah tanda. Boleh minta bintang. Kalau betul semua, boleh minta hadiah. Mak, adik betul semua. Cikgu Fadli kata kalau betul semua, boleh minta hadiah dengan mak. Ikutlah mak nak bagi hadiah apa pun. Nak bagi hadiah kek ke, mak nak masak sedap-sedap ke, mak nak beli aiskrim ke, ataupun mungkin mak nak peluk awak ke, mak nak ucap tahniah ke. Kan seronok bila kita buat kerja, kita dapat ganjaran, kita dapat hadiah, kita dapat pujian. Jadi kena siapkan kerja. Siapa murid yang tak siap kerja, cikgu cukup tak suka. Cikgu tak suka kerana dia malas, dia tak ikut arahan cikgu. Kalau dia buat tapi salah semua, tak apa, cikgu tak marah. So, cikgu salah, saya tak pandai. Tak apa, cikgu tak marah murid yang salah. Murid itu bagus, dia rajin. Nanti cikgu ajar sampai pandai. Cikgu akan ajar sampai pandai. Tapi murid yang malas, tak buat kerja, memang cikgu marah walaupun dia pandai. Cikgu saya pandai lah, semua cikgu tanya saya boleh jawab. Tapi kerja cikgu saya tak nak buat. Yang tu cikgu marah. Cikgu tak suka murid macam tu. Cikgu saya tak pandai, saya dah buat semua salah cikgu. Cikgu suka murid tu. Tapi saya salah semua. Cikgu suka awak sebab awak rajin. Faham tak? Banding dengan murid pandai, malas, cikgu tak suka. Murid tak pandai tapi rajin, cikgu suka. Orang tak pandai bila rajin, lama-lama dia akan jadi pandai. Okey? Dahlah rajin, betul semua pula. Good. Lagi suka. 2 thumbs up. Okey? Sekarang, peraturan ketiga, bila cikgu sebut pandang depan, kena buat apa? Kena buat apa? Yes. Kena jawab dengan kuat. Yang ni kena jawab kuat. Tadi bagi salam perlahan tak apa. Yang ni kena jawab dengan semangat. Ya, cikgu. Lepas tu duduk tegak.
Mesti jawab dengan semangat. Bagi mak awak tengok, ayah awak tengok, ui, anak aku belajar malam ni semangatnya, bagusnya anak aku ni boleh beli hadiah ni, anak aku hari ni nak masak sedap-sedap lah, dia nak makan kek tu lah, dia nak makan nasi ayam lah, mak awak akan buat. Ui, anak aku dah lama nak makan aiskrim pedal pop, ayah awak pergi beli. Anak aku dah lama dah nak kereta kontrol ni, tunggu kalau dia sampai habis belajar dengan Cikgu Fadli sampai akhir tahun, ayah belikan. Nak basikal, tunggu. Tak boleh esok terus. Mana boleh baru belajar satu malam terus nak basikal. Mana boleh. Kalau belajar elok-elok sampai akhir tahun, mungkin ayah awak akan kumpul duit sikit-sikit. Akhir tahun tengok buku ni semua awak buat, boleh dapat, insya-Allah. Insya-Allah apa hajat awak, ayah awak cuba tunaikan. Kalau tak boleh betul-betul yang mahal-mahal, jangan minta mahal-mahal sangat. Kalau minta kereta Ferrari, mati lah. Cikgu tak boleh beli kereta Ferrari kat anak cikgu. Minta yang padan-padan. Okey? Nak minta yang segera, kena minta yang murah-murah. Suruh mak masak ke boleh, esok boleh mak buat. Suruh peluk, sekali-hari mak boleh peluk. Tapi kalau contoh nak barang mahal, nak telefon, tak boleh lah telefon mahal. Nak basikal mahal sangat, boleh, tapi tunggu. Kalau ayah awak, mak awak tengok, belajar betul-betul, rajin, buat buku sampai habis betul semua, mungkin awak dapat. Okey? Mungkin. Okey? Baiklah. Weh, dah 9.20 dah. Bebel je. Kita nak buat pandang depan dulu ni. Semua orang duduk bersenang lenang, duduk bermalas-malasan. Pandang depan. Murid tahun 2 bagus. Sekali buat, terus semangat. Yang ni cikgu suka. Mak dia dah pandang dah. Ayah dia dah pandang. Ada mak dia ambil gambar. Ada ayah dia ambil video. Tengok mak awak, ayah awak cukup seronok bila awak belajar dengan semangat. Kalau awak belajar gini. Seronok tak mak awak? Tak seronok. Kalau awak tiba-tiba buat gini, yo cikgu, mak awak cepat-cepat ambil gambar. Dia pun bagi tahu mak teh awak, mak lang awak, atuk awak, kawan-kawan dia, anak saya sangat seronok belajar. Anak saya sangat semangat belajar. Macam tu lah. Sekali lagi. Bagus. Sekali lagi. Malas-malas. Pandang depan. Cikgu suka murid tahun 2 malam ni. Cikgu suka murid 2 tahun ni. Bila buat pandang depan, semua terus semangat. Bagus betul. Amel, Ryan, Adam, Rifki, Humaira, Aisyah, Siti, Nur, Fatin. Banyak sangat nama. Semua bagus. Hari ini kita akan belajar. Hari ini hari Selasa. Hari ini kita akan belajar matahari. Hari ini kita belajar matahari bagi menyinari dalam bilik kita ini. Okey, belajar matahari. Hari itu minggu lepas kita belajar mata mama, mata papa, kita dah belajar dah. Malam ni kita belajar matahari. Minggu depan kita belajar mata apa pula, entahlah. Main-main dengan cikgu. Matahari pun cikgu ajar lagi. Takkan awak cikgu tak boleh ajar? Matahari boleh ajar. Okey? Okey, ready. Pandang depan. Good. Cikgu sukalah murid tahun 2 malam ni. Kalau ada depan cikgu ni, cikgu bagi gula-gula, bagi hadiah dah ni. Bagus semua orang ni. Cikgu suka malam ni. Belajar dengan seronok. Baru betul. Okey, malam ni kita akan belajar nilai tempat dan juga nilai digit. Nilai tempat dan nilai digit untuk murid tahun 2. Masa kita tak banyak. Sebabnya memang cikgu dah bagi tahu awal-awal kelas cikgu, kita tak belajar dengan banyak. Kita nak belajar sikit tapi berkualiti. Walaupun sikit awak ingat sampai mati. Boleh terus buat kerja, boleh betul semua. Boleh belajar dengan seronok, gembira, boleh tepuk tangan, boleh menjerit. Kelas cikgu boleh jadi meriah. Okey? Nilai tempat. Dan nilai digit. Kita main nilai tempat dulu. Tak boleh pergi banyak, baru tahun 2. Okey. Semua tempat ada nilai. Semua nombor itu ada nilai. Murid tahun 2 awak belajar nombor sehingga 1000. Okey, cikgu bagi satu contoh. 342. Nombor ini kita sebut, ikut cikgu sebut. Kena ikut. Jawab kuat sikit. Jangan menjerit. Yang ni tak payah menjerit. Jawab kuat sikit biar mak tengok awak sedang belajar. Ayah awak tengok awak sedang belajar. Kakak awak tengok adik aku rajin. Semua orang sebut 300.
42. Semula 342. Okey, kenapa nombor 3? Ni kan nombor 3. Cikgu, kenapa cikgu sebut 300? Ni kan nombor 4. Kenapa cikgu sebut 40? Ni nombor 2, betul lah cikgu sebut nombor 2. Kenapa cikgu sebut 342? Okey. Kalau nombor 3 saja, ini 3 saja. Kalau nombor 4 saja, ini 4 saja. Nombor 5 saja, nombor 9 saja. Tapi bila digabungkan, dia menjadi 342. Kenapa 3 ni cikgu sebut ratus? Sebab nilai tempat dia. Dia duduk di tempat ratus. Tempat-tempat kita bermula dari nombor belakang. Cikgu panggil nombor-nombor belakang. Ada orang panggil nombor paling kanan. Tak kisah mana-mana. Cikgu sebut nombor ni nombor paling belakang. Sekarang semua orang kena ingat dan tahu tempat paling belakang. Tempat ini milik Sa yang punya. Semua orang sebut Sa. Sebut Sa. Tempat ni, siapa-siapa duduk tempat ni, tak kisah nombor 2, nombor 5, nombor 7, nombor sifar, nombor 8. Tempat ini milik Sa. Tempat kedua ini milik Pu. Pu ni ialah puluh. Semua orang sebut puluh. Sebut. Ada murid malah menyebut. Ini cikgu tak suka dah ni. Cikgu tak suka dah ni. Dia tak nak buka mulut. Dia rasa dalam mulut dia tu ada emas. Mulut dia berat. Ini cikgu tak suka. Ini cikgu marah murid yang tak nak ikut cakap cikgu. Kena sebut. Tak payah menjerit. Sebut dia. Puluh. Bagus. Depan ni ratus. Ratus. Sebab tu nombor ni cikgu sebut 342. Sa tak payah sebut. Sa kita silentkan dia. Kita tak payah sebut. Kalau yang kelas DLP dia akan sini, ni tens, ni 100, 342. Dia tak sebut 410, tak. Okey. Tapi dalam kita kelas yang BM, Sa, puluh, ratus, 342. Dia ni tak sebut. Okey, cikgu bagi contoh lain. Contoh lain 506. Cikgu bagi contoh lain. Okey, 506 ni rumah dia apa? Tempat dia siapa punya? Tempat 6. Belakang sekali siapa punya? Good. Ada murid dah jawab dah. Sa dia kata. Cikgu dengar. Bagus yang menjawab tu. Yang tak jawab kurang bagus. Ni rumah siapa? Jawab cepat. Cepat. Ramai jawab. Puluh. Ni rumah siapa? Bagus. Pandainya murid tahun 2 malam ni. Baru cikgu ajar sikit dah pandai dah. Ratus. Sekarang macam mana kita nak sebut nombor ini? Macam mana kita nak sebut nombor 506 dengan betul? Siapa sebut 506? Salah. Sebutannya betul ialah 5. Ikut cikgu. 506. Puluh kenapa tak sebut cikgu? Orang tak sebut 506. Tak. 500 sifar puluh 6. Tak. Bila nombor tu sifar, kita silentkan dia. Kita diam. 506. Sa memang tak sebut. Semua nombor sa semua kita tak sebut. 506. Okey? Boleh? Okey, kita cuba contoh lain. Contoh lain. Murid tahun 2 malam ni baguslah. Ramai sangat bijak. Cikgu suka murid bijak. Dia boleh jawab dengan betul. Okey, 6, 2, 3. Nombor ini sebelum. Ada dah jawab yang betul. No, bagus betul lah. Cikgu belum ajar. Itu pun dah pandai jawab yang betul lah. Okey, cikgu tahu awak dah pandai. Ramai yang dah pandai. Tapi still, cikgu nak tunjuk tempat itu milik siapa. Siapa punya? Good. Sa. Siapa punya? Puluh. Siapa punya? Ratus. Okey, bila awak dah tahu dah nilai tempat dia, awak boleh sebut dengan betul. 623. Sa jangan sebut. 623. Settle.
Faham cara nak sebut dengan betul. Bagus. Okey, ya last tentang nilai tempat. Nombor 3 dah. Nombor 4. Nombor 4 ialah kalau cikgu tanya awak, cikgu tanya soalan, okey? Boleh tanya soalan tak ni? Boleh ke tak? Pandang depan. Good. Okey. 215. Cikgu nak tanya soalan, cikgu nak awak jawab. Siapa boleh type komen, boleh type komen. Siapa yang jawab mulut, boleh jawab mulut pun boleh. Ini satu duduk di nilai, apa nilai tempat bagi satu? Satu, kalau cikgu garis nombor 1, nilai tempat bagi 1, awak kena jawab puluh. Sebab 1 duduk rumah puluh. Ini tempat puluh, ini tempat sah, ini tempat ratus, ini tempat puluh. Jawapan dia puluh. Nombor 5 dia. Siapa pula jawab? Tadi ramai. Tadi perempuan dulu jawab. Mana murid lelaki lambat jawab ni? Malu, cikgu orang lelaki tahu. Tetapi awak lambat jawab, kalah dengan murid perempuan tahu. Malulah cikgu. Sekarang murid lelaki kena jawab pantas, okey? Jawab pantas. Cikgu nak garis yang ini. Apa nilai tempat dia? Jerit kuat sikit bagi mak dengar. Bagus. Tapi cikgu geram lagi lah. Kalah lagi murid lelaki malam ni. Murid perempuan dulu jawab. Sah cikgu, sah. Dia jawab. Jawab kuat sikit lah. Bagi mak tengok, ayah tengok tu teruja. Mak, oi anak aku pandainya. Jawab betul. Last. 506. 506 tadi contoh tadi. Cikgu nak garis yang ini. Apa nilai tempat dia? Kali ni laki menang. Yeah. Laki. Akhirnya ada murid laki jawab laju. Bagus. Nilai tempat ini adalah ratus. Nilai tempat ini adalah ratus. Bila ada soalan nilai tempat, dia gariskan, awak kena jawab ini ratus, ini puluh, ini sah. Baik. Masa kita mencemburui. Nilai digit. Masa kita mencemburui dah. Kita masuk nilai digit terus. Bila dah tahu mana tu, kita masuk nilai digit pula. Nilai digit dan nilai tempat ni berbeza. Ramai murid keliru tahu. Ni nilai tempat. Awak kena ingat tempat tu siapa yang punya. Sekarang ialah nilai digit. Tak nak? Saya nak guna marker merah, nilai digit. Kita dah belajar nilai tempat dengan marker hitam. Nilai digit. Nak bagi awak nampak beza. Ninai. Apa benda cikgu ajar Ninai ni? Nina cikgu ajar. Siapa nama Nina? Ada nama Nina? Nilai digit. Tadi nilai tempat, ni digit. Awak nak ingat nilai digit ialah nilai nombor. Digit adalah nombor ataupun angka. Apa beza dia? Cikgu guna contoh soalan yang sama. 342. Kalau cikgu gariskan, cikgu nak guna marker biru pula, okey? Kalau cikgu gariskan 3. Apa nilai digit bagi 3? Ratus. Yeay, salah. Betul, cikgu tu tempat ratus. Itu nilai tempat. Siapa jawab ratus? Kalau cikgu tanya apa nilai tempat bagi 3, dia jawab ratus. Betul. Kalau cikgu tanya nilai tempat. Sekarang cikgu tak tanya nilai tempat. Cikgu tanya nilai digit. Kena banding beza, dua benda yang beza. Nilai tempat lain, nilai digit lain. Nilai digit bagi 3 ni ialah 300. Nombor 3 ni bukan 3 saja. 3 ni 300. Kalau cikgu gariskan nombor 4 ni, apa nilai digit bagi 4? Good, ada murid pandai. Dia jawab 40. Tulis tambah 40. Dua-dua. Dua-dua je. Dua-dua sah, dua je. 300 tambah 40 tambah 2. 342. Sebab tu kita sebut 342. Nombor ni kan kita sebut 342. Okey? Kena pandai bezakan. Awak jangan kena tipu.
Matematik ni cukup suka tipu awak. Dia rasa, aku dah pandai nilai tempat, aku pandai nilai tempat. Dia pun tanya soalan, apa nilai digit? Awak pun, ratus awak aja. Salah. 300. Okey. Cikgu bagi contoh lain. Sebelum cikgu bagi contoh lain, cikgu nak tengok dulu apa yang awak kena buat. Okey. Cerakin boleh masuk cerakin sekejap kot. Okey. Sekarang kalau dia bagi nombor macam ini, 215. Okey, soalan nombor 2. Soalan nombor 1. 215 dia suruh masukkan dalam nilai tempat 10, 100. Kemudian dia suruh cerakinkan pula. Cerakinkan dia 5 ni 5 apa ni nilai tempat. Ni apa? Ada soalan awak macam ni. Okey, dia bagi macam ini. 215. Okey, nak masukkan dalam kotak nilai tempat. 2 nak letak mana? Sini. Salah. 2 apa nilai tempat bagi 2? Good. 2 tu 200. Mana rumah bagi 100? Ni nilai tempat bagi 100. 2. 1 ni 1 apa? 10. Good. 5. Bagus. Ramai je bawa. Sah. 5 sah. Sini, kalau dia pecahkan tu bawah ni, nak tulis apa ni? 5 apa? 5 apa? 5 je. Dia sah 5 je. 1 apa? 10. 2 apa? 200. Faham? Yang terakhir sekali, dah 9.35 dah, kita belajar cerakin. Sebabnya cerakin senang. Cikgu masuk terus malam ni. Minggu depan kita boleh belajar lain pula. Cerakin. Semua orang ikut cikgu. Cerakin. Sebut. Cerakin. Kena buat suara sengau sikit. Bagi nampak gedik sikit. Cerakin. Okay. Cerakin. Boleh. Okay, kita buat cerakin. Apa maksud cerakin? Cerakin maksudnya kita nak ceraikan dia. Dia duduk bergabung elok, kita nak bercerai-ceraikan dia. Okey. Macam mana nak ceraikan nombor, cikgu? Saya tak pandai nak ceraikan nombor. Nak ceraikan nombor cukup senang. 5, 2, 3. Okey. Ni kita dah buat dah tadi sebenarnya waktu cikgu ajar awak nilai digit. 5 apa? 500. 2 apa? 20. 3 apa? 3 sah. Ini adalah cerakin. Nombor 2. 9, 4, 1. 9 apa? 900. 4 apa? Tambah 40. Tambah 1. Okey, last. 405. Macam mana nak buat? 4 apa? 400. Sifat tambah sifat tambah 5. Cikgu, ni sifar buat apa tambah? Kalau tak letak boleh tak? Boleh. 400 tambah 5. Yang ni betul, yang ni betul. Mana lagi betul? Cikgu lagi suka yang ini. Murid jawab yang ini, cikgu lagi suka. Sampai duduk cikgu mengajar ni tau. Lepas ni baring pula. Terima kasih cikgu dah ada aircon. Dah tak peluh-peluh, tak payah lap-lap peluh dah. Cikgu dah ada aircon, dah ramai menyumbang. Cukup untuk duit cikgu beli aircon. Siapa nak bagi sagu hati lagi nombor akaun, cikgu dah letak kat ruangan komen. Boleh bagi sagu hati, cikgu seronok. Dapat sagu hati, cikgu boleh belanja juga. Okey, kita ulang balik. Last, kita ulang balik. Hari ni, pandang depan. Pandang depan. Kuat sikit jawab. Tak payah duduk sibuk pegang buku tu lah. Tak payah menulis. Pandang depan. Good. Hari ni kita belajar nilai tempat. Okey, ingat balik nilai tempat dari belakang 10, 100. Satu benda. Yang kedua, nilai digit kena bezakan. Nilai digit, okey, 3 ni ialah 300. Nilai digit dia, ini jawapan dia. 4 ni ialah 40. 2 ni ialah 2 sah. Kalau dia bagi soalan macam ni, dia suruh masukkan dalam kotak dalam tempat, masukkan. Kalau dia tanya nilai digit, 5 adalah 5, 1 adalah 10, 2 adalah 200.
Yang terakhir sekali awak belajar cerakin. Nak cerai-ceraikan dia. 523 ni dia kahwin, dia duduk sama-sama, kita nak bagi dia bercerai. Kau dah bercerai dengan aku, kau keluar rumah ini. 5 pun keluar, dia jadi 500. 2 keluar daripada rumah, 2 jadi 20. 3 keluar daripada rumah, jadi 3. 523. Kita nak ceraikan nombor ni pula 941. Keluar kau dari rumah ni, aku sudah ceraikan kau. 9 pun keluar. 9 keluar, dia tak jadi 9 tau, dia jadi 900. 4 pun dah kena cerakinkan, dia keluar dari rumah, dia jadi 40. 1 kena cerakinkan, 1 dia duduk belakang sekali nombor besar, jadi 1 juga. Last, kita nak ceraikan 405 ataupun 405. Okey, kita sudah bercerai, kau keluar dari rumah ni. 4 kena keluar, dia jadi 400. Sifar kena keluar, dia jadi sifar juga. 5 kena keluar, jadi 5. Cikgu nak buat gini boleh tak? Boleh. 4 ni dia keluar rumah, dia jadi 400. Sifar, sebab sifar tak ada nilai, tak payah tulis, tak apa. 5 dia kena keluar, jadi 5. Okey. Lewat dah ni, lebih 10 minit dah ni. Nanti cikgu tunjuk magic waktu tahun 3. Tahun 3 kita drag masa sikit sampai 10 suku ke. Sebabnya cikgu dah tarik masa lebih dah ni untuk tahun 2. Okey, murid tahun 2. Boleh? Pandang depan. Good. Okey. Tahun 2 sekarang boleh buka buku aktiviti, muka surat 7, 8, 9, 10. 11. Sampai muka surat 11. Minggu depan cikgu nak tengok 7, 8, 9, 10, 11. Okey, itu kerja rumah untuk murid tahun 2 malam ini. Kita akan masuk topik baru, iaitu banding nombor minggu depan. Guna tanda ni, tak cikgu lupa. Okey, tunjuk silat. Takut murid terlepas tadi. Kerja rumah awak adalah muka surat 7, 8, 9, 10, 11. 5 page. 5 page. Ada orang boleh siap terus malam ni. Ada orang nak buat esok pun boleh. Nak buat lusa pun boleh. Asalkan minggu depan waktu kelas cikgu awak dah siap. Baiklah murid tahun 2. Kita dah di akhir rancangan. Cikgu nak rehat 2-3 minit sebelum masuk kelas tahun 3. Jadi semua murid berhenti menulis. Pandang depan. Tu ada lagi menulis tu. Sibuk dia nak buat cepat-cepat siap kerja cikgu. Baguslah, rajin. Tapi sabar. Bila cikgu kata pandang depan, kena letak pensel kan. Kena tutup buku kan. Pandang depan. Jawab kuat sikit. Last ni. Sekali lagi. Murid tahun 2 ni dia dah mula nak buat kerja tu. Dia rajin sangat. Sabar. Pandang depan. Bagus. Okey, semua murid sebut. Yang ni tak payah menjerit, tak perlu menjerit. Sebut, ucap terima kasih. Terima kasih Cikgu Fadli. Okey, terima kasih semua murid tahun 2. Kita jumpa lagi minggu depan.